السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام يا حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفع الله بعلومه آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Tuhan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini pada malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayah. Kita benar-benar mentaati perintah, beramal dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita menyambung tafsir surah Al-Fajr pada ayat 15, 16, 17, 18, 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Adapun manusia, bila dicubai dia oleh Tuhannya, maka dimuliakannya dia dan dinikmatinya dia, maknanya diberi nikmat. Berkatalah dia, Tuhanku memuliakan aku. Kerana bila Tuhan memuliakan dia, Tuhan bagi nikmat bagi dia, maka dia kata apa? Tuhan memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mencubainya, lalu disedikitkannya untuknya rezekinya, maka berkatalah dia, Tuhanku menghinakan aku. Maknanya bila Allah Ta'ala uji dengan sedikit rezeki, maka dia merasa hina dan seolah-olahnya Tuhan telah menghinakan. Itu sikap manusia. Kalla bal, sekali-kali tidak. Tetapi kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Kamulah lagi yang tidak memuliakan. Bukan Tuhan yang
tidak memuliakan kamu. Tuhan memuliakan kamu, tetapi kamulah yang tidak memuliakan orang lain. Maknanya Tuhan suruh tengok diri sendiri. Jangan kata ke Tuhan. Jangan kata ke Tuhan, tetapi kata pada diri sendiri. Kamulah yang tidak mendulikan anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Jadi anak yatim. Jadi anak yatim. Dan bukannya tolong, tak tolong. Tak tolong. Mana yatim tu bapak dia tinggal. Bapak tinggal. Masih ada bapak kehidupan macam ni. Tapi bila bapak dia meninggal, anak pula masa tu kecil-kecil lagi, belum balik lagi, maka ketika itu maknanya hidup susah. Hidup susah. Kita senang dengan sebab harta benda yang tinggal oleh bapa, tetapi susah disebabkan hilang kasih sayang seorang bapa. Kan hilang kasih sayang seorang bapa. Kalau ada bapa, sana kemari, dan ada bapa yang bawa jalan. Tapi bila bapa tak ada, walaupun boleh ke sana kemari, tak suka. Tak sama. Balik raya, saya kata lah, balik raya ataupun hari raya. Masa bapa ada dulu, masa mak ada dulu, seronok lah. Seronok lah. Kan? Tapi bila mak dah tak ada, ayah dah tak ada, seronok lah. Kurang. Tiap tahun bila raya, teringat. Kan? Dah teringat ni dah. Wah, kita tu dah tua dah. Kan? Tapi teringat. Teringat rasa seolah-olah kekurangan. Para raya mak ada lagi, pak ada lagi. Cuma cuk tak ada, nenek tak ada. Habis semua dah. Jadi teringat ke nenek pula, teringat ke datuk. Kan? Kalau raya ingat tu, ingat nenek. Kan? Tak lupa masa datuk ada, nenek ada, tak lupa. Jadi maknanya kamulah sebenarnya menghinakan anak yatim. Bukan Tuhan yang menghinakan kamu, tetapi kamulah yang tidak memuliakan anak itu. Dan tidak kamu bangunkan akan memberi makan orang-orang miskin. Dan juga kamu tidak menggalakkan ataupun menganjurkan supaya orang-orang miskin diberi makan. Dan mana Allah Ta'ala mengkritik balik manusia itu tadi. Dan jika kamu rasa kamu hina disebabkan uang rezeki, maka lihatlah pada diri kamu yang tidak muliakan anak yatim. Kemudian kamu pula tidak menggalakkan, memberi makan orang-orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka sesangat-sangatnya. Makan pula harta pusaka sesangat-sangatnya. Sampai lajak hak orang lain, hak orang pun dihabis lampu. Kan? Harta pusaka. Kalau kita ambil hak orang lain, mana ambil hak adik kita, abang kita, kakak kita dengan jalan menipu. Dunia mungkin kita rasa seronoklah, dapat semua bolot saja. Tetapi ingat, akhirat besok menderita. Kalau kita ambil tanah orang secengkal cukup, maka besok tanah itu akan dikalungkan oleh Allah Ta'ala dalam buku api neraka. Tanah tu besok tu, sejengkal tu, kan? Memang nampak sejengkal ambil, tapi Allah Ta'ala ambil kira pekbuah sampai ke lapisan langit, bumi yang ke bawah, lagi 7 lapis bumi itu besok ambil keluar ke tanah. Kemudiannya dikalungkan pada leher orang, dijadikan api. Tanah itu dijadikan api, kalungkan pada leher. Besok akhirat boleh tengok
Kan orang ambil tanah orang. Maknanya dia ambil tanah orang tu dengan jalan tipu. Ubah batu sepadan. Itu ubah batu sepadan, ambil tanah orang. Yang ni pula tipu gerak terus. Lagi kacau. Buh nama anak-anak dia, buh nama dia. Besok anak beranak dengan dia sekali. Ambil lah besok. Pakai kalung api neraka. Lawa lah, merah. Hebat. Jenuh nak lepas tuan. Kalung pun rantai, maknanya dah siap api neraka. Kita orang lelaki kalau pakai rantai pun iman. Ni pula dia buat rantai daripada api neraka. Lagi iman. Api duduk kat leher. Kan? Perempuan kan sama ke? Bukan semua perempuan suka buat kalung kat leher tak? Ada juga perempuan dia tak suka buat. Kan? Iman. Kan? Alahat dia tak boleh buat rantai dia ada jenis tak boleh. Kan? Kulit dia tak sesuai nak pakai buang kemas. Ada yang jenis pakai kan? Kat leher tu kat sekilo. Kan? Tak cukup sekilo lagi. Tambah 2 kilo. Tangan tak tahu berapa kan. Tangan pula timbang. Berapa kilo. Sampai 2,000. Tengok nampak tulang tu. Dia tak cakap, cuma dia jelak lengan dia. Dia jelak lengan tu nak tunjuk tulang dia lah tak. Dia tak cakap, cuma saya makan tu dia tarik. Dia tulang. Sebab tu Allah Ta'ala ni dia larang orang lelaki pakai emas. Kalau orang lelaki boleh pakai emas, semua kita nak pakai emas tak? Mata emas, tingkai, jam emas, cincin emas, rantai emas, gelang emas. Habis tu hutang pun kalau boleh pun hutang emas. Gigi pun emas pun. Emas. Senyum kawan kuning, kilat. Kan? Tapi Allah Ta'ala larang orang lelaki pakai emas. Tak boleh. Kalau orang lelaki pakai emas, rupa juga akhirat esok yang dia pakai tu akan jadi api neraka membelit. Jam emas, orang lelaki tak boleh pakai haram. Dia pakai juga besok dia mati. Kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat pada Allah Ta'ala, besok jam emas tu tadi diganti oleh Ta'ala dengan api neraka tempat jam tu. Dah ada kali dia tu kalung api neraka dah. Tak lengan pula ada lagi. Pakai cincin emas pula lagi. Dekat jari pun ada lagi api. Tuan, kena beli api. Kan, ini dia tuan. Sebab tu maknanya bila Allah Ta'ala larang ada sebab. Ada sebab. Jadi tak payahlah kita pakai. Dan kamu mencintai harta dengan cinta yang besar. Hubban jamma. Harta tu tak banyak. Sikit je sebenarnya. Kan? Tapi dia punya cinta dia. Kan? Biasanya orang yang kita pada harta ni, orang banyak harta tu orang kurang harta. Orang kurang harta yang dia dapat harta tu dia sayang tu. Tapi kalau orang ni banyak harta, dia tak heran. Duit dia boleh cari macam pergi cari dompah, tak ada apa dia. Ini macam tu, duit pada dia tak ada apa, dia tak heran. Tabu duit pun dia tak heran. Tapi yang dapat susah payah tu, kadang-kadang dia punya perasaan, kecintaan dia pada benda tu lagi dahsyat. Dia dapat tu dia temui, dia perangatkan. Itu dia panggil cinta dunia. Kan? Maknanya hati ingat terasa. Harta tu tak banyak, sikit je. Kan? Tapi teringat je. Tak banyak, kan? RM10, RM50 je lah bocik tu. Tapi semayang kan. Bocik nak RM50.
sampai tahiyat sampai rokok ingat dia duit tu pada 50 ringgit ni. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada mula takbir Allahu Akbar sampai habis ingat dia. Ada jenis orang yang fikir dia suka bubuh duit sampai di atas. Kan? Dia tak suka bubuh dalam beg dia keluar tu. Kan? Nampak ada 50 lah. Kata dia nampak. Kan? Dia pakai pula baju dia takkan pakai baju gelap sehari nak tak. Dia pakai baju gelap. Jadi dia bubuh duit. Dia nampak lah. Jadi macam satu perhiasan jadi dia dah. Dia nampak. 50 satu. Ada fashion jenis macam tu orang. Jangan buat macam tu, buat duit simpan dalam beg duit. Simpan dalam beg duit. Simpan dalam beg duit. Ada cerita satu orang kawan dia tu, nama dia Haji Malik Awal. Haji Malik. Dia mati pun benda. Dah tu. Dia ada pun ingat baru tak 50 kemudian yang Malik. Mana dia buat macam tu lah. Put duit dalam koci atas ni RM100. Buat kereta. Dalam duit tu ke bawah. Tengok duit tu ke bawah. Tu cakap tu. Jangan buat tuan-tuan. Duit tu ke bawah. Dia tengok je lah ni. Kan? Berhenti juga. Berhenti. Tapi dah tersebut. Berhenti orang lain lah. Cakap tu jangan. Kira lah. RM1 pun jangan. RM1 pun kalau aku baca atas ni tak apa lah beg. Dia buat kereta motor bila dia keluar kan, kita akan teralih pandang depan lori, depan bak. RM1 punya pasal dah lupuh belakang lori, belakang bas. Kan? Patah kaki, patah gigi. RM1 punya pasal terbang daripada putih. Lepas tu buh dalam beg duit. Tu dia tuan-tuan nak buh beg duit. Lepas tu kalau saya duit saya tunggu berkesan ni. Kan? Sebab apa? Kalau orang nak apa nampak? Kalau ambil dia buat. Berputih belakang, berputih sini. Ya. Saya duit ke apa? Jadi, kalau orang nak seluk pun, kita dah tengok. Kan? Tangan tu mana nak pergi? Dia nampak. Oh, sini. Kan? Ya. Oh, sini kadang-kadang terkeluar. Balik mana dia kunci motor tadi ya? Tak kunci motor dah. Kunci motor tak boleh buatan ni. Buatan ni kan dia terlupuk, dia sujud, jatuh kunci. Ini maknanya beg duit. Beg duit buatan. Tidak pola dia buat kan. Itu dia tuan-tuan Hubban jamma. Bila kamu nak mengetahui bagaimana benar keadaan manusia tidak menurut petunjuk ilahi, bagaimana kelainan mereka dan bagaimana pun jahat atau salah persangkaannya terhadap pada Tuhan, kepada Allah Tuhan mereka. Bacalah firman Allah di surah ini ayat 15 dan 16 yang kita baca tadilah. Adapun manusia itu bila dicobai dan diuji-uji oleh Tuhannya, dicobai dan diuji oleh dengan yang baik-baik dan dengan yang tidak disukainya, bagaimanakah dia bila diuji dengan sesuatu yang kurang baik, diuji dengan sesuatu yang dia tidak suka, yang dia rasa benci, sudah tentulah rasa itu. Adakah dia syukur dan berterima kasih kepada Tuhannya? Di situ Tuhan nak tengok. Sama Tuhan nak tengok, sabar tak sabar. Lepas tu pula dapat pun sikit. Syukur ke tak syukur? Syukur ke tidak syukur? Tuhan nak tengok. Dan adakah dia sabar dan berserah diri kepada Allah? Bagaimanakah jadinya? Tengok pula apa dia sabar ke tidak, dan dia tawakal ke tidak. Tawakal tak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nak ambil kira manusia ni sebenarnya hidup saya ni semua tawakal. Semua tawakal. Kan? Termasuk orang makan gaji.
Orang makan daging saja pun tawakal. Kan? Sebab tu. Sebab kita tengok, kan? Maknanya kalau Allah Ta'ala nak ambil balik, boleh tak? Boleh. Jadi mana tawakal lah. Nak tawakal juga. Nak tawakal juga. Kalau kita tak tawakal, kita kena belajar tawakal juga. Tawakal. Mana kena tengok bahawa itu datang daripada Allah. Kan? Datang daripada Allah Ta'ala itu. Bukannya datang daripada manusia. Mana manusia itu semua jadi asbab tadi. Dan hakikatnya datang semua itu daripada Allah Ta'ala yang menyalurkan rezeki itu tadi melalui tangan-tangan manusia. Sedangkan datang daripada Allah. Dia tidak datang terbang melayang daripada atas langit tak. Kan? Tak adalah setiap bulan lebih beratur nak jumpa malaikat Mikail. Tak ada. Malaikat Mikail buat begitu. Bulan yang gaji kau. Bulan yang gaji. Tak ada. Melainkan disalurkan melalui manusia. Disalurkan. Faham? Malaikat Mikail dia dia jatuh. Dia rezeki ni berapa banyak dapat. Dia semua dia jatuh. Dia buat jagaan dia lah. Dia buat catatan dia. Dia buat tanggungjawab dia lah. Kan? Nak beri berapa. Kan? Beri banyak ke, beri sikit ke, semua kerja dia. Sebab dia diamanahkan oleh Allah Ta'ala menjaga urusan rezeki. Rezeki kita je ke? Tak. Rezeki semua yang bernyawa. Mikail ni dijaga urusan rezeki, bukan rezeki manusia saja. Semua. Kan? Rezeki gajah, rezeki tupai. Kan? Dia tulis siap dah. Pak Man ada 25 biji durian. Kan? 5 biji tupai makan. Tulis dah. Mereka tulis dah. Supaya kalau rezeki ni tak Pak Man ni durian 5 biji. Dia kau makan. Dia dah tulis dah. Habis tupai tu dia berdosa tak? Tak. Tupai dia tak berdosa. Dia binatang. Dia bukan kalap. Jadi dia makan pun tak kalap. Kan? Sebab dia tidak berakal dan dia bukan berkalap. Tapi kalau manusia ambil, salah lah. Manusia ambil salah. Sebab manusia dia punya akal. Dan manusia itu mukallaf. Kan? Mana mukallaf itu tadi Allah Ta'ala beratkan pada manusia ini tanggungjawab untuk taat pada perintah Allah berdasarkan kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib dia taat. Wajib dia taat. Adapun binatang tak. Rezeki semut sama jugalah. Kadang-kadang dalam rumah kita ada 3-4 jenis semut.